Okey ke? Okey, tak apa. Kalau dengan Cikgu Syawal sebelum ni kan, kamu dah belajar tentang asid, base. Kamu ada belajar tentang pengiraan, menulis persamaan kimia. Jadi, sambungannya untuk hari ni, kita akan masuk bahagian garam. Kita akan masuk bahagian garam. Okey. Jadi, sebentar cikgu share screen. Oh, cikgu bagi tahu dulu cara kelas pada malam ini ialah apa yang cikgu akan buat ialah cikgu nak pelibatan semua yang ada dalam Google Meet kita pada hari ini. Jadi apa yang cikgu akan buat, cikgu split atau asingkan penerangan, perbincangan, kita bincang sama-sama. Lepas tu nanti akan ada sesi quiz lah. Cikgu percaya kau pernah cuba sebelum ni, Kahoot. Kemudian selepas kamu try games tersebut, cikgu akan sambung penerangan lagi. Lepas penerangan akan ada lagi sesi Kahoot yang kedua. Kalau ikut rancangan cikgu malam ni akan ada 4 sesi. Akan ada 4 sesi Kahoot. Bolehkah kita mula? Respon sikit. Boleh. 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 Bagus. Jom kita mula. Okey. Boleh nampak PowerPoint yang cikgu tunjuk kepada kamu? Nampak. Nampak. Jadi kan hari ni sambungannya ialah untuk bab 6 bahagian 2, kita akan fokus kepada bahagian garam. Bahagian garam. Asid dan base Cikgu Syawal dah terangkan pada sesi yang lalu lah. Jadi hari ni cikgu akan terangkan, kita fokus kepada bahagian garam. Jadi, mana? Bahagian ini yang kita nak fokus hari ni. Jadi kan, untuk yang masih lagi keliru, masih lagi tak kenal, bila kamu diberi sesuatu sebatian tu kamu tak boleh bezakan sebatian tu garam ke, alkali ke, base ke, masih lagi tak kenal ataupun masih lagi keliru. Ini peluang kamu untuk kenal betul-betul garam tu yang macam mana yang dikatakan garam. Jadi kan untuk membolehkan kamu kenal yang mana satu garam, cikgu nak ajak kamu kenal dulu asid-asid yang memang kerap kita guna. Kerap sangat kita guna. Sebelum tu cikgu punya, sebentar Yang pertama kita tengok asid yang sangat selalu kita jumpa. Asid nitrik. Asid nitrik. HNO3. Sambil cikgu terangkan ni untuk yang dah ingat, tahniah, bagus. Untuk yang masih lagi belum ingat, formula. Formula, ini peluang. Sebab apa? Dari formula ni nanti, cikgu akan ajar kamu cara nak kenal yang mana satu garam. Ambil peluang ni, kenal dulu asid ni dulu. Sebentar sekejap. Yang pertama asid nitrik HNO3. Cuba kita tengok yang kedua. Yang kedua asid sulfuric. Asid sulfuric. Sebelum tu, sebentar. Sebentar ya. Cikgu kena tukar.
Okey, maaf ada kesilapan teknikal sedikit. Okey, semula tadi. Okey, yang ni. Cikgu bagi tahu tadi, okey. Asid. Yang pertama asid nitrik. Okey, minta kamu ingat. Yang kedua asid sulfurik. Yang ketiga asid hidroklorik dan yang keempat asid karbonik. Kenapa? Okey, kenapa cikgu nak minta kamu ingat empat ini? Okey, sebabnya daripada empat asid ini kamu boleh kenal pasti garam kamu. Dari sini kamu kenal garam. Okey, macam mana kita kenal? Okey, tengok betul-betul untuk yang masih lagi keliru. Okey, cikgu bahagikan kepada dua bahagian. Okey, cikgu bahagikan kepada dua bahagian. Mana highlighter cikgu? Okey. Untuk asid nitrik, kita asingkan dia punya H tu. Okey, kita keluarkan H dia, ion hidrogen dia. Kemudian kamu fokus yang bahagian belakang dia. Okey, kamu fokus kepada bahagian yang belakang. Nampak tak tulisan cikgu? Nampak. Okey. Nampak. Okey, bagus. Jadi kan, kalau kamu tengok H tu kamu dah asingkan dengan ion, cation dengan anion kamu dah asingkan. Jadi kalau kamu tengok di sini, okey, ini ion apa? Bagi tahu cikgu. Ion apa yang merah tu? Nitrat. Ion nitrat. Okey, ion nitrat. Okey, ion nitrat. Okey, sebentar. Ion nitrat. Kenapa cikgu ajar yang ni dulu? Okey, ion nitrat. Okey, kemudian kalau kamu tengok asid yang kedua kamu, asid sulfurik kamu, lagi sekali kamu asingkan ion hidrogen dengan anion yang di belakang dia tu. Okey, cuba bagi tahu cikgu, ion ini, ion apa? Sulfat. Sulfate. Okey. Okey, ion sulfat. Okey, sulfate ion, ion sulfat. Okey. Yang ketiga, okey, asid hidroklorik. Kalau kamu keluarkan ion hidrogen dia yang di belakang ni, anion yang tinggal ni, nama? Ion klorida. Klorida. Okey, ion klorida. Ya. Okey. Dan yang terakhir, okey, yang terakhir cikgu keluarkan ion hidrogen dia, cikgu fokus yang belakang ni. Okey, nama ion? Karbonat. Karbonat. Okey, karbonat. Kenapa cikgu buat macam ni? Okey, untuk kamu kenal garam, bagi yang masih lagi boleh belum dapat membezakan, okey, garam ni dia terhasil apabila okey, ion hidrogen ini, okey, ion hidrogen dalam asid, okey, ion hidrogen dalam asid diganti oleh ion apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Diganti oleh ion apa? Logam. Logam? Logam saja ke? Yang oksida. Agak sida. Okey. Cikgu ulang sekali ayat cikgu. Cikgu dengar tadi, okey, ada beberapa jawapan cikgu dengar. Satu, cikgu dengar rakan kamu sebut ion logam. Okey. Oh, sorry. Hurufnya. Okey, sebentar ion logam. Logam. Okey. Lagi satu, selain daripada ion logam, ion apa lagi kalau dia ganti tempat hidrogen ni, ion hidrogen ni, dia boleh menghasilkan garam selain daripada ion logam. Ion amonium. Ion amonium. Formula please. Apa formula untuk ion amonium? NH4. NH4 Plus. plus. Okey. Jadi macam mana kita kenal garam? Okey, garam tu dia terhasil apabila tempat hidrogen tadi. Okey, tempat hidrogen dalam asid kamu. Asid nitrik, asid sulfurik, asid hidroklorik, asid karbonik. Tempat hidrogen tu digantikan oleh ion logam. Okey, tak kisahlah. Ion logam, sebut beberapa ion logam kat cikgu? Yttrium. Okey, ion natrium, Magnesium. Na+. Okey, lagi? Ion apa lagi? Magnesium. Ion logam yang lain? Cuprum. Okey, kuprum 2. Kuprum kena sebut dengan jelas kan, dengan dia punya nombor peroksidaan sekali kan. Okey, jadi kuprum 2.
Sebentar ya. Okey, ion kuprum 2. Contoh mana? Okey, ion kuprum 2, Cu2+. Yang ni Na+. Okey. Lagi? Ion logam yang lain bagi satu contoh lagi. Ada banyak kan? Ya, semula. Cuba kuat sikit, cikgu kurang jelas, maaf. Ion Cium. natrium. Ion natrium, Na+. Lagi? Potassium. Magnesium. Potasium. Oh sorry, potasium. Okey, K+. Okey, ini contoh, ada banyak lagi kan? Okey, jadi bila ion logam ini, K+, contohlah Na+, Cu2+, ataupun ion amonium, ganti tempat H, okey, dalam asid nitrik, ataupun dalam asid sulfurik, ataupun dalam asid hidroklorik, ataupun asid karbonik, kamu akan dapat dia punya garam dia. Okey, garam. Boleh Okey, sekarang ni, ni dia punya penerangan yang panjang sikit lah. Merupakan sebatian ion, kalau kamu ingat lagi, semasa kamu di tingkatan 4, kamu belajar ikatan kimia, okey, kamu kenal dengan sebatian ion dan sebatian kovalen. Jadi garam ni ialah sebatian ion. Okey, tadi cikgu dah cerita dah. Okey, ion hidrogen yang daripada asid tadi tu, okey, digantikan oleh, boleh jadi ion logam, okey, ataupun boleh jadi ion amonium. Okey, antara dua ni. Jadi kalau diganti je tempat hidrogen, ion hidrogen dalam asid kamu, kamu akan dapat garam kamu. Okey, jadi kan, mana tadi? Kenapa? Okey, kenapa cikgu cerita yang ni kan? Nanti kamu akan dengar perkataan macam ni. Kamu akan dengar istilah yang macam ni. Sebentar cikgu padam dulu. Okey. Nanti bila kita pergi ke slide yang berikutnya, kamu akan jumpa, kamu akan dengar istilah garam nitrat. Kemudian kamu akan dengar istilah garam sulfat. Lagi, kamu akan tengok nanti ada garam klorida. Betul. Klorida. Okey, satu lagi betul. Garam karbonat, betul. Garam karbonat, bagus. Jadi kan, kenapa cikgu cerita yang ini? Salah eja, sorry. Okey, karbonat. Jadi kan, kamu kena terus boleh bayangkan. Okey, kena terus boleh bayangkan. Bila kita sebut garam nitrat, okey, terus di fikiran kamu dekat belakang dia ialah NO3. Garam nitrat, NO3. Okey, nitrat kan, ion nitrat. Di depan ni boleh jadi apa? Boleh jadi apa kalau garam nitrat? Tadi cikgu kata H tu diganti dengan apa? Logam. Logam. Ataupun satu lagi? Ion? Amonium. Amonium. Okey, maksudnya bila kamu dengar perkataan garam nitrat, okey, terus kamu kena bayangkan nitrat. Di depan tu boleh jadi logam, okey, ion logam, ataupun boleh jadi ion amonium. Okey, kalau kamu dengar garam sulfat, okey, garam sulfat maksudnya dekat depan tu boleh jadi ion logam, okey, boleh jadi ion amonium, tapi dekat belakang dia sulfat. Yang ni garam lah, garam sulfat. Kalau kamu dengar perkataan garam klorida, okey, maksudnya dekat depan tu boleh jadi ion logam, tak kisahlah Ca2+ ke Mg2+ ke ion logam ataupun ion amonium, dekat belakang dia klorida, Cl. Okey, dan last kali, okey, kalau garam karbonat, bila cikgu sebut garam karbonat nanti, okey, depan tu boleh jadi ion logam ataupun ion amonium, Anak. belakang dia ada apa? Karbonat. CO3, bagus. CO3. Okey, yang ni dulu. Okey, sekarang
berdasarkan apa yang cikgu terangkan tadi, kita try tengok. Boleh tak? Okey, boleh tak? Kamu bezakan yang mana garam, yang mana bukan garam. Okey, sebentar ya. Kau boleh tengok dekat ruangan chat. Cikgu send link. Okay, kita try tengok. Rasanya majoriti ataupun mungkin kebanyakan ataupun mungkin semua yang ada dalam ni kamu pernah try Kahoot kan? Okay, kalau tak pernah cuba lagi pun tak apa, kita try kali ni. Okay, so cikgu hantar link dulu. Okay, nanti kan cikgu nak minta tolong bila kamu masuk ke dalam Kahoot ni, kalau boleh lah, boleh guna nama panggilan kamu. Katakan nama tu panjang, nak letak nama panggilan boleh. Tapi kalau boleh dalam kurungan tu cikgu nak minta tolong kamu letakkan nama sekolah. Bukan apa, sebab nanti inilah peluang kamu nak kenal rakan-rakan dari sekolah lain kan. So nama glamour tak apa, dalam kurungan letak nama sekolah Cikgu pun nak kenal juga. Okay. So, manakah? Okay, sebentar. Okay. Sekejap Okay. Sekejap cikgu bagi dia punya pin. Okay, kamu boleh klik link yang cikgu hantar dekat ruangan chat. Ataupun kalau ada yang install apps dalam handphone pun boleh guna. Okay, itu link dia. Cikgu hantar dekat ruangan chat. Kemudian kamu punya pin. Okay, nombor pin. Cikgu rasa kamu nampak kan? Cikgu punya screen yang cikgu share ni. Okay, dia punya pin 735-249. Okay, silakan. Dalam kurungan nama kamu letak nama sekolah. Kita ambil peluang ni berkenalan dengan rakan-rakan di sekolah lain. Okay, silakan. Nampak tak nombor pin dia? Kalau yang ada masalah boleh bagi tahu cikgu. Okay, boleh Okay, Nishi. Dia tak panjang lah nama. Oh, ni nama glamour. Ni nama glamour betul ni. Okay, silakan. Soalan dia berkaitan dengan baru cikgu terang tadi tu. Apa yang cikgu terangkan tadi, itu soalan dia. Tak banyak sangat sebab cikgu baru terangkan sikit kan. Okay, kita bagi laluan yang lain untuk join dulu. 26 orang. Dia ada limit dia. Boleh 100, yang join ni boleh 100 orang. Andai kata kamu tak dapat join, andai kata kamu tak dapat join, tak apa, jangan susah hati. Kamu sediakan kertas dengan pen kan, kamu masih boleh menjawab lagi lah atas kertas kamu tu. Tak ada masalah, jangan risau. Kita masih tunggu 44. Cukup 100, kita mula. Ataupun mungkin tak sampai 100 ke, tak apa, kita tengok dulu. Okay. 62. 64. Oh, ramai dari sekolah yang sama ni nampak. Okay. Tujuh enam.
Okay, ada lagi ke? 77. Soalan yang senang je, yang mudah je. Baru yang tadi aku cerita kamu tu. Okay. $85, ada lagi? 8. Okay. Dalam ni tak ada 154. Mungkin ada yang tak dapat kalau internet dia slow sikit, mungkin dia susah nak join lah. Okay, sikit lagi. Okay, cikgu rasa mungkin yang ini saja kot. Kita mula, boleh ke? Kita mula? Ke ada yang sedang Boleh. usaha nak masuk ni? Boleh tak kita mula? Boleh lah Okay. Kalau anda kata kamu tak dapat masuk sebab line yang mungkin slow, tak apa. Kamu sediakan kertas, jawab guna kertas kamu tu, alat tulis kamu boleh tulis. Tak ada masalah. Okay, so kita mula. Okay, 11, 10, 9, 7, 6, 5. Masa menjawab tamat, kita tengok. Okay, 79 menjawab dengan betul, kalsium karbonat. Okay, macam mana kamu kenal dia garam? Cikgu kata, okay, dia boleh dari asid yang cikgu senaraikan tadi. Okay, dari asid yang cikgu senaraikan tadi kan, asid hidroklorik, asid nitrik, asid karbonik, okay, dan juga tadi asid sulfurik. Dan kalau kamu tengok dekat sini, okay, karbonat ni, maksudnya dia dari asid karbonik. Okay, tempat H-nya tu diganti oleh logam kalsium. Okay, kenapa yang lagi dua tu salah? Sebab kamu tengok dekat belakang yang ini OH, hidroksida. Okay, dengan oksida. Kalau hidroksida dengan oksida ni, siapa boleh bagi tahu cikgu? Dia sebenarnya kategori apa? Alkali. Kalsium hidroksida. Ya? Alkali. Cikgu dengan jawapan? Alkali base. Bagus, kawan kamu kenal. Okay. OH dengan O ni. Okay. So jawapan dia kalsium karbonat. Okay, bagus. Seterusnya, kita tengok. Setakat ni siapa? Mendahului Su. Okay, kita tengok yang seterusnya. Soalan yang kedua. Okay. 20 saat. Tiga, dua, satu. Okay, garam sebatian ion. Okay, sebatian ion 82 menjawab dengan betul. Tapi siapa yang cepat kita tengok. Okay, Afifi Hamira, KS. KS ni nama sekolah ke? Boleh cikgu tahu? KS ni nama sekolah ke? Afifi Hamira. Ada tak? Okay, tak apa. Kita teruskan. Yang seterusnya. Okay, pilih yang mana yang bukan garam. Okay, bukan garam. Kalau siapa yang dapat cara yang cikgu beritahu tadi, dia boleh kenal lah yang mana yang bukan garam tu. 3, 2, 1. Okay, kita tengok. Berapa yang betul? Bukan garam. Okay, 83 menjawab dengan betul. Okay, sebab tadi kan baru kita sebut kan hidroksida. Okay, hidroksida OH kan dekat belakang tu base alkali. Okay, hidroksida. Okay, seterusnya. Kita tengok yang seterusnya. Okay, masih lagi Afifi Hamira.
Okay, soalan yang keempat. Pun sama, cikgu nak bukan garam juga. Bukan garam. Magnesium klorida, ammonium nitrat, plumbum 2 sulfat, lithium hidroksida. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita tengok. 83 menjawab dengan betul. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Okey. Kenapa magnesium klorida, okey, bukan kenapa magnesium klorida tu garam? Okey, dekat sini cikgu tunjuk saya sebab cikgu nak kamu dapat sebenarnya, nak kamu kenal dulu. Magnesium klorida. Yang ini. Magnesium klorida dia datang dari sini. Dari sini. HCl. Magnesium klorida. Tempat H diganti dengan magnesium Mg2+. Okey. Lepas tu ion klorida. Kamu silang, kamu dapat Mg Cl2. Garam. Okey, ini garam. Okey, cikgu nampak ada yang pilih tadi. Soalan nak bukan garam kan? Okey, lagi. Mana lagi yang cikgu nak tengok pilihan yang tak tepat tu? Ni peluang kamu nak dapatkan. Okey, lagi mana? Plumbum 2 sulfat. Okey, yang pilih plumbum 2 sulfat, cikgu nampak ada 3 orang. Okey, plumbum 2 sulfat. Kenapa plumbum 2 sulfat ni garam? Okey, di sini. Tengok betul-betul. Plumbum 2 sulfat ni garam sebab apa? Okey, dia datang dari sini. Asid sulfuric, H2SO4. Okey, tempat H dia diganti oleh plumbum 2, ion Pb2+. Okey, sulfat, SO4, 2 negatif. So bila kamu silang, kamu dapat PbSO4. Jadi plumbum 2 sulfat, garam. Okey, garam. Okey, lagi. Lagi satu, cikgu nampak tadi pilihan ada seorang yang pilih ammonium nitrat. Ammonium nitrat kan kalau kamu ingat lagi tadi, kawan kamu ada sebut. Okey. Dia datang dari sini, dari asid nitrik. Okey, di mana tempat H ni diganti oleh ion ammonium, NH4. Ammonium nitrat. Garam juga. Okey, boleh Okey, next. Kita tengok ada berapa soalan lagi, mungkin habis kot. Tinggal berapa lagi? Okey, masih lagi Afifi Hamira. Okey, soalan kelima. Silakan. Ion hidrogen diganti oleh apa? Okey. Masa menjawab tamat, kita tengok berapa yang dapat betul. Okey, 83 menjawab dengan betul. Ion logam, cikgu kata tadi Ca2+, Mg2+, Na+, okey, ataupun ion ammonium, NH4+, ganti tempat hidrogen dalam asid. Okey, jadi jawapannya ialah ion logam ataupun ion ammonium. Okey, soalan yang terakhir cikgu rasa untuk slot yang pertama ni. Masih lagi Afifi Hamira, okey. Yang terakhir untuk slot pertama. Garam. Kali ni dia kena pilih garam pula. Okey, pilih yang mana tu garam. Tiga, dua, satu. Okey, kita tengok yang seterusnya. Berapa orang kali ni? 64 orang. Okey, yang garam ni datang dari HCl. Okey, tempat H diganti oleh mercury. Okey, ion mercury 2. Okey, jadi kita teruskan. Slot yang pertama selesai.
kita tengok slot yang kedua. Oh, sebelum tu, tengok siapa yang menjuarai. Untuk round yang pertama ni. Okay, Soba, SMK GP. Okay, kemudian yang kedua Iman, Al-Masyur Lelaki dan Hafiz, SMK SA. SA, okay. Round pertama ni tak ada hadiah. Nanti round yang kedua cikgu sediakan hadiah. Okay, sebab yang ni baru warming up kan. Okay, baru intro macam tu. So tak ada hadiah lagi. Nanti round yang kedua. Okay, cikgu teruskan penerangan. Okay, apa lagi? Settle yang ini. Share screen. Okay. Jadi bila kamu dah kenal garam, okay, yang mana satu sebatian yang dikategorikan sebagai garam, kita kena tahu pula garam ni dia ada kategori garam yang larut dalam air pada suhu bilik. Itu kita kenali sebagai garam terlarutkan. Dan kita juga ada garam yang tidak larut dalam air pada suhu bilik. Kita kenali sebagai garam tak terlarutkan. Okey, kenapa kamu perlu tahu garam tu garam terlarutkan ke ataupun garam tak terlarutkan ke? Kena tahu sebab nanti kamu perlukan cara yang betul untuk sediakan garam tersebut. Okey, kalau garam terlarutkan, cara sedia dia macam mana? Kalau garam tak terlarutkan, cara sedia dia berbeza. Jadi, bagi memastikan kau boleh pilih kaedah yang betul untuk sediakan garam kamu, kamu kena tahu dulu dia tu garam terlarutkan ke ataupun garam tak terlarutkan. Okey, nanti habis penerangan cikgu ni kita ada Kahoot yang round kedua. Okey, Kahoot round kedua tu cikgu sediakan hadiah. Okey, seterusnya. So ingat garam terlarutkan, garam tak terlarutkan. Okay, kalau tengok kat sini nampaknya macam banyak sangat, tulisan pun macam kecil-kecil. Tak apa, ada cara untuk kamu ingat. Okay, ada cara untuk kamu ingat. Okay, fokus. Okay, fokus, tumpukan perhatian. Macam mana nak ingat garam tu garam yang larut ke garam yang tak larut dalam air? Okay, cara dia macam ni. Kamu ingat yang ni dulu. Okay, kamu ingat yang ni dulu. Garam nitrat. Okay, kalau garam nitrat, semua garam nitrat larut dalam air. Okay, maksudnya macam ni. Okay, untuk yang masih keliru, maksudnya macam ni. Garam kamu, okay, di depan ni boleh jadi ion logam ataupun ion amonium. Dekat belakang dia nitrat, NO3. Kalau kamu jumpa, kalau kamu jumpa jenis ni, okay, maksudnya ini garam nitrat, semua larut dalam air. Okay, boleh tak cikgu nak dengar beberapa contoh garam nitrat? Cuba sebut, cuba dengar. Kuprum 2 nitrat. Okay, kuprum 2 nitrat. Okay, CU. Saya cikgu punya ink lambat sikit. CU. NO 3,2. Okey, betul. Kuprum 2 nitrat. Lagi garam nitrat yang lain? Kalium 2 Ammonia. nitrat. Semula? Kalium 2 nitrat. Okey, cikgu dengar kalium 2 nitrat. Okey, macam ni. Okey. Mungkin ada yang, okey, cubaan yang bagus. Okey, cubaan yang bagus. Mungkin dalam kalangan kamu ataupun mungkin kadang-kadang kan kamu macam terconfuse sikit dengan nombor yang kamu sebut tu. Dengan nombor yang kamu sebut tu. Tadi cikgu dengar, kalau cikgu tak salah dengar, kamu sebut kalium Betul tak? Kalium 2. Ha. Okey, okey. Cikgu dengar yang ini. Tak apa, jangan risau, kita belajar. Kalium 2 nitrat, cikgu terdengar yang ini. Okey. Suka cikgu nak ingatkan semula, okey, waktu bila ada nombor dekat dalam kurungan ni. Waktu bila kamu tulis atau kamu sebut dia, kena ada nombor Roman ni. Nombor peroksidaan ni. Untuk unsur yang macam mana? Cuba bagi tahu cikgu. Siapa ada idea? Siapa ada idea? Sebab tadi kawan kamu bagi jawapan yang atas ni, kuprum 2 nitrat.
Okey, cikgu dengar yang ni, yang tadi yang cikgu tulis tu. Kuprum 2 Sulfate 2 nitrat. plus. Kan? Okey, yang ni tadi cikgu dengar kuprum 2 nitrat. Okey, kali yang satu lagi contoh cikgu dengar kalium 2 nitrat. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu waktu bila kamu kena tulis nombor yang dalam kurungan ni, nombor peroksidaan yang dalam kurungan ni? Untuk unsur apa? Peralihan. Okey. Transition. Untuk transition element, okey betul. Untuk unsur peralihan. Sebab unsur peralihan ni dia special kan. Salah satu sifat dia tu dia ada lebih daripada satu nombor peroksidaan. Okey, kalau kalium, okey ingat ni peluang dia. Kalau kalium ni siapa boleh bagi tahu cikgu kumpulan berapa dalam jadual berkala ni? 1. Kumpulan 1. Okey betul, kumpulan 1. Jadi kalau kumpulan 1 dia bukan unsur peralihan. Jadi dia punya nombor peroksidaan tu memang 1 je, memang K+. Okey, K+. Yang ini. Jadi nombor ni tak ada. Tak ada nombor. Yang ada nombor yang macam contoh yang pertama tadi kan, kuprum 2 nitrat. Yang ada nombor ni yang unsur kumpulan 1 macam Cu 2+, kemudian Fe 2+, Fe 3+, unsur peralihan. Unsur peralihan. Sebab dia ada nombor peroksidaan dia lebih dari 1. Jadi kan kawan kamu contoh yang dia bagi tadi tu, okey cikgu betulkan sikit lah. Okey cikgu betulkan sikit. Okey. Kalium nitrat. Okey maksudnya K NO3. Okey bagus, cubaan yang bagus, berani mencuba. Okey. Boleh tak setakat ni? Nombor Boleh, peroksidaan ni. Boleh Boleh. Okey boleh, bagus. Okey, satu lagi contoh garam nitrat. Cuba. Zinc nitrat. Okey, zinc nitrat. Okey, zinc nitrat. Mana cikgu pen? Okey, zinc nitrat pun betul, zinc nitrat. NO3 2. Okey, jadi contoh yang kawan bagi, okey, ialah contoh garam nitrat. Ada banyak lagi lah, kalau nak senaraikan tak cukup masa. Jadi kuprum 2 nitrat, kalium nitrat, zinc zinc tak ada 2 zinc nitrat. Ini contoh garam nitrat dan semua ni ialah yang larut dalam air. Okey, ingat yang ni dulu. So, kamu ingat perkataan ni. Ingat perkataan, cikgu nak bantu kamu hafal semuanya sebab ada setengah yang masih lagi keliru kan. Okey, ingat perkataan no. No. Okey, merujuk kepada nitrat. Okey, merujuk kepada nitrat. Okey, satu lagi yang kamu mudah nak ingat ialah, okey, cikgu padam sekejap Satu lagi yang kamu mudah nak ingat, cikgu rasa ialah yang bawah sekali tu. Garam amonium, garam natrium dengan garam kalium. Okey, sebentar. Cikgu clearkan dulu. Dapat semak sikit. Okey, semula. Garam anak. Ada yang dah hafal kan? Ya, cara nak hafal dia, cikgu pun guna cara yang sama sebenarnya. Kita panggil dia anak kan? Anak. Kenapa anak? Sebab amonium A, natrium Na. Mana cikgu punya cursor? Okay. Na. Kalium K. Jadi kamu nampak kan perkataan dia? Anak. So kalau jenis ni, amonium, natrium, kalium, ini pun semua larut dalam air. Okey, jadi kamu ingat perkataan ni untuk siapa yang masih lagi boleh ingat. Okey, no, anak. A. Ingat perkataan ni. N, A, K. Jadi no ni, boleh bagi tahu cikgu tak? No ni merujuk kepada garam apa? Nitrat. Nitrat. Okey, yang mula-mula cikgu cerita tadi. Yang atas ni. Garam nitrat. Okey, A tadi amonium, Na, natrium, K, kalium. So kalau kamu jumpa 4 ni, okay, garam nitrat,
Okay, garam amonium, natrium dengan kalium, 4 ni, okay, larut. Semua jenis. Okay, semua larut dalam air. So at least boleh hafal 4 ni dulu. Okay, garam nitrat, amonium, natrium, kalium. So ingat perkataan ni. Okay. So kalau siapa yang nak buat catatan sikit, nantilah cikgu tunjuk yang ni. Okay. Dah hafal yang larut dalam air, kita tengok pula yang tak larut. Okay, yang tak larut dalam air. Nanti lepas ni ada kahut sesi kedua melibatkan yang ini. So fokus betul-betul, ambil peluang ni untuk ingat. Okay, untuk ingat. Okay, seterusnya kita tengok pula jenis sulfat dengan klorida, dengan karbonat. Okay, untuk sulfat, okay, garam sulfat, semua larut kecuali kamu hafal yang ni. Cikgu guna yang ni. P baca. Nak skor SPM, P baca buku. Okay. Boleh? P baca. So macam mana? P ni merujuk kepada plumbum. 2 sulfat tak larut dalam air. Ba. Okay. Barium sulfat tak larut dalam air. Ca ni merujuk kepada kalsium lah. Kalsium. Sulfat pun tak larut dalam air. Okay. Lain-lain sulfat selain daripada P baca ni larut dalam air. Cuba sebut contoh. Garam sulfat yang larut dalam air. Zinc sulfat. Okay, zinc sulfat. Lagi? Kalium sulfat. Kalium sulfat. Okay, K2SO4. Okay, lagi? Garam sulfat yang lain? Magnesium sulfat. Oh, bagus. Magnesium sulfat. Okay, jadi ini contoh lah kawan kamu sebut beberapa kan. Ada banyak lagi lah. Okay, yang lain tu semua larut kecuali yang 3 ni je. Boleh ingat yang 3 ni tak larut. Plumbum 2 sulfat, barium sulfat, kalsium sulfat 3. Garam sulfat ni tak larut. Okay. P baca. Balik P baca buku. Okay. Kalau garam klorida. Okay. Kalau garam klorida. Semua larut. Semua larut. Kecuali kamu nak hafal yang mana. Okay. Kalau cikgu guna perkataan PAM. P-A-M. So semua larut kecuali yang ini. P merujuk kepada plumbum. Ini garam klorida pula. Plumbum 2 klorida. A, okay, merujuk kepada argentum klorida. M merujuk kepada mercury. Okay, mercury 1 klorida. Okay, cikgu ulang. Selain daripada plumbum 2 klorida, argentum klorida, mercury klorida, yang lain semua larut. Okay, klorida yang lain larut dalam air. Bagi beberapa contoh cuba dengar. Contoh garam klorida yang larut dalam air. Natrium klorida. Yang paling glamour lah kan. Natrium klorida. Okay, lagi? Zinc klorida. Lagi, kuat sikit suara. Zinc klorida. Oh, zinc klorida. Okay, Zn, Cl2. Lagi 2 contoh cikgu nak? Magnesium sulfat go. Magnesium klorida. Lagi 1 contoh. Cl2. Lagi 1? Kalium klorida. Kalium klorida. Bagus. So, banyak lagi contoh lain lah. Okay, kawan-kawan bagi 4 contoh. Yang 4 ni antara contoh yang larut lah. Klorida yang larut. Yang lain pun ada lagi yang larut. Kecuali PAM ni. Okay, tak larut. Okay, karbonat pula. Kalau garam karbonat, macam mana kamu nak ingat? Tengok je nama karbonat, terus set dalam kepala kamu. Semua tak larut. Kecuali, perasan tak? Kecuali apa ni? Siapa nampak?
Siapa? Anak. 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 Kecuali anak. Bagus. Maksudnya natrium karbonat larut, kalium karbonat larut, amonium karbonat larut. Okey, anak. Kenapa anak? Tadi kita dah guna cara ni dah. A, amonium A. Natrium Na. Kalium K. Boleh. Okey. Jadi kan kenal yang mana garam larut, yang mana garam tak larut. Okey, kita nak proceed, nak teruskan bahagian yang berikutnya. Okey, bahagian yang berikutnya. Yang ni sama tadi. Okey, ringkasan daripada jadual tadi. Mungkin kalau ada yang nak buat catatan ke. Kalau yang, maaf. Kalau kamu tengok yang jenis ini, NO maksudnya nitrat, A amonium, Na natrium, K kalium, tak kisahlah muncullah garam macam mana pun. Jumpa yang ni confirm larut dalam air. Okey, larut dalam air. Kalau untuk yang jenis sulfat dengan klorida, okey sulfat dulu. Okey, ini ringkasan daripada jadual tadi kalau siapa yang nak mencatat. Okey, untuk yang garam sulfat, cikgu kata boleh guna perkataan cikgu ajar tadi P kan. P baca. P baca. Okey, sulfat yang lain semua larut. P baca tak larut. Okey, tak larut. Kemudian kalau untuk garam klorida. Okey, garam klorida. Cl kan, Cl ni klorida. Okey, garam klorida. Ini garam sulfat. Okey, yang ini garam klorida. Semua larut kecuali PAM. P, A, M. Hg tu mercury kan? Kamu tahu kan Hg tu mercury. So M. P, A, M. Ingat dulu yang ni. Okey. Boleh ke? Ada yang tengah catat ke macam mana? Ke terus hafal? Oh, bagus Okey. Tahuk yang satu lagi. Round satu lagi. Yang ni cikgu sediakan hadiah. Okey. Boleh kita teruskan? Boleh. Boleh. Okey, boleh. Bagus. Boleh. Okey, sampai dengan handphone kamu ataupun device apa yang kamu guna. Sesi yang kedua, tadi sesi yang pertama settle. Sesi yang kedua, yang ini cikgu sediakan hadiah. Okey. Johan. Okey, tempat pertama. Okey, tempat pertama. So, sebentar. Cikgu bagi link. Sebentar, yang ni cikgu ambil dulu nama. Yang ni yang sesi pertama tadi. Okey, yang kedua. Link yang sama juga kamu boleh, okey, cikgu nampak kat sini. Oh, kawan-kawan ada cara lain ni untuk mengingat. Okey. Link tadi dah hilang tak apa, cikgu send sekali lagi. Link yang sama. Okey, sampai. Okey, mungkin boleh ambil peluang ni untuk ingat ke. So,
Maaflah internet cikgu pun macam ni lah. Okey. Okey, nombor PIN. Guna link yang sama macam tadi. Nombor dia. Okey. Kalau anda kata ada yang tak dapat masuk, kamu boleh jawab atas kertas lah macam tadi. Okey, boleh guna buku kamu. Okey, boleh tulis atas kertas lah. Okey. Okey, nombor PIN. Sembilan tiga satu 2666. Okey, yang mana yang boleh join dulu. Cikgu hantar list sekali sekejap. Cikgu hantar sekali lagi link. Okey. Okey. 9312666. Okey. Anda kata kalau ada yang tak dapat join, boleh jawab atas kertas. 37, 40, 42. Okey. Okay, come on. 5862. Tujuh sembilan. Okay, kita nak cari seorang pemenang untuk sesi yang ini. 91. Boleh 9 orang lagi kalau ada yang nak join. Okay. Okay. Setakat ni yang mana yang dah ada ni, bolehkah kita mula? 90. Boleh tak kita teruskan? 92. Boleh. Boleh. 93. Boleh. Boleh. Okay, boleh. Kita terus. Boleh. Mungkin yang lain tu on the way kan. Okay, so kita mula sekarang. Okay. Okay, garam terlarutkan versus garam tak terlarutkan. Okay, kalsium karbonat. Garam apa? Sembilan, tujuh, enam, lima, tiga, dua, satu. Kalsium karbonat. Oh, okay. Kan tadi kalau garam karbonat, okay, ingat garam karbonat semua apa? Semua? Kalau garam karbonat Terlarut. semua? Kecuali anak. Karbonat? Kalau garam karbonat semua? Tidak. Tak terlarut. Kecuali apa? Anak. Kecuali apa? Anak. Kecuali anak. Jadi ini kalsium ni. Kalsium. Oh, kamu jangan tertukar dengan kalium. Anak tu, A-N-A-K tu, K tu kalium. Bukan kalsium tau. Okay. So,
garam tak terlarutkan. Kita cuba seterusnya. Okey, baba. Baba. Okey, seterusnya. Akak ni baba first. Okey, silakan. Garam terlarutkan, larut dalam air pada empat, tiga, dua, satu. Pada suhu bilik. Jawapan dia pada suhu bilik. Kalau maksudnya kamu tak payah panaskan, kamu tak perlu panaskan. Kamu masukkan dalam air pada suhu bilik, dia boleh larut. Maksudnya dia garam terlarutkan. Okey. Kalau garam tak terlarutkan, suhu bilik, kamu masukkan dalam air pada suhu bilik, dia tak larut lah. Okey, garam larut, garam tak larut. Okey, seterusnya. Pada suhu bilik Seterusnya, Amar. Weh, ni nama sekolah ke apa ni? Amar. Nak sebut macam mana belakang tu? Okey, tak apa. Kita teruskan. Yang seterusnya. Barium sulfat. Okey, pilih barium sulfat. Kategori yang mana barium sulfat ni? Enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Barium sulfat. Pi baca. Pi baca ba. Okey, tak larut. Okey, garam tak larut. Okey, untuk yang masih lagi belum ingat, ingat. Pi baca ba. Barium sulfat tak larut. Okey, seterusnya. Siapa pula yang atas? Oh, masih lagi Amar. Cikgu tak tahu nak sebut yang belakang tu macam mana. Okay, next. Amar. Okay. Nak garam yang terlarutkan pula sekarang ni. Yang mana satu garam terlarutkan? Okay. 56 memilih ammonium sulfat. Okay, kalau kamu masih ingat lah tadi kan, cikgu minta kamu ingat no anak. No nitrat. A tu A tu merujuk kepada ammonium. So di sinilah ammonium sulfat. Garam ammonium. So memang confirm larut. Okay, so jawapan dia ammonium sulfat. Okay, tengok seterusnya. Syahir. Okay, Syahir dah mengatasi tadi Amar. Amar dah hilang dari radar. Tak apa, teruskan. Okay. Kali ni pilih garam yang tak larut pula. Garam tak terlarutkan. Okay, nampak ramai yang pilih jawapan yang betul ni. Plumbum 2 sulfat. Nak ingat macam mana tadi? P, ba, ce. P. Plumbum 2 sulfat. So majoriti lah 62 pilih plumbum 2 sulfat. Okay, next. Kita tengok. Okay, kali ni Aina pula. Aina. Okay. Kita teruskan lagi. Next. Selain daripada memilih jawapan yang betul, kamu kena cepat dan internet kamu pun kena pantas juga. Okey. Garam tak larut kali ni. Pilih garam tak terlarutkan. Ada 10 soalan. Garam tak terlarutkan. Okey, argentum chlorida. Okey, ingat PAM. P-A-M-A. Argentum chlorida. Okey. Soalan yang keberapa ni? Masih lagi Aina, 2 kali dah dia menjuarai. Okey, seterusnya soalan ke-7. Kita ada 10 soalan. Soalan ke-7. Uish, ni macam ulang je. Kalau tak ingat juga macam mana ni?
Okey, argentum chlorida. Baru sekejap tadi. Okey. Argentum chlorida. 3, 2, 1. Okey. Tak larut. Tak larut. Cuk kata garam klorida, kamu ingat PAM. A. Argentum chlorida A. Tak larut. Okey, soalan seterusnya. Aina. Kali ketiga dah Aina. Bagus, teruskan. Okey, 8, 9, 10. Okey. Garam larut. Garam larut. Time ni lah kena guna no anak tu. Garam larut kan. Ingat no anak, pilih yang betul. 1, 0. Berapa? Okey, 65. Pilih yang betul. Kalium. Kalium ni yang ejaan anak kan. A, amonium, Na, natrium, K. Ini kalium. Jangan tertukar dengan kalsium ya. Ini kalium. Okey, seterusnya. Saya. Saya mana satu saya ni. Okey, tak apa, nanti cikgu tanya nama penuh. Seterusnya. S. Okey, soalan kedua terakhir. Okey, kedua terakhir. Magnesium klorida. Pilih. Yang mana satu magnesium klorida larut ke tak larut? Kalau klorida kena ingat PAM. Tapi M tu apa? 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita lihat. Memang cikgu minta kamu ingat PAM kan? Tapi PAM, M tu ialah mercury. Bukannya magnesium. So siapa yang tertukar? Silaplah kat situ. Okey, garam terlarutkan. Dan soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Okey, saya lagi. Saya S. Next. Lambung 2 nitrat. Pilih yang mana satu. Tiga, dua, satu. Okey. Nitrat kan? Nitrat kan garam yang NO tu. Kan NO semua larut. So dia ialah garam terlarutkan. Okey, jadi kita tengok siapa tempat pertama. Saya S. Okey, jadi kan nanti saya S ni lepas habis sesi kita, kamu jangan left dulu. Cikgu perlukan maklumat kamu. Okey, saya S. Nanti kita kenal nama penuhnya siapa. Okey, saya S. Kita pergi penerangan yang berikutnya. Lepas tu sesi yang satu lagi. Okey. Okey, bahagian yang berikutnya. Okey. Next cikgu sambung terangkan. Lepas tu nanti in between sebelum penutup tu cikgu rasa boleh satu sesi ikut Kahootnya. Okey. Yang seterusnya kan. Kenapa tadi cikgu minta kamu kenal garam terlarutkan dengan garam tak terlarutkan? Sebabnya yang ini. Bila kamu nak sediakan, kita kena kenal dulu jenis dia yang mana satu. Sebab cara nak sediakan tak sama. Okay, katakanlah kamu nak sediakan garam terlarutkan. Okay, kalau garam tu ialah garam terlarutkan, kamu nak sediakan garam terlarutkan, kamu kena tengok juga garam tu jenis yang mana satu. Kalau ianya jenis amonium, A, ataupun natrium, Na, ataupun kalium. Kalau kamu jumpa garam jenis ni, kamu perlu sediakan garam jenis ini, amonium, natrium, kalium. Tindak balas yang kamu kena guna ialah peneutralan. Okey, maksudnya kamu kena pilih satu asid yang sesuai dan satu alkali yang sesuai. Oh, lupa cikgu nak bagi tahu. Yang ini bahagian yang ketiga. Habis cikgu terangkan cara nak sediakan garam ni,
kita ada satu slot lagi. Okay, satu slot lagi. So fokus, dengar betul-betul. Okay, cikgu ulang. Kalau garam tu garam terlarutkan dan dia ialah jenis anak, maksudnya amonium, natrium dengan kalium, tindak balas yang kamu perlu untuk dapatkan garam tersebut ialah penetralan antara asid dengan alkali. Kamu kena pilih asid dan alkali yang sesuai untuk dapatkan garam tersebut. Okey, andai kata kamu dapat, kamu perlu sediakan garam terlarutkan tapi bukan jenis anak. Maksudnya bukan jenis amonium, bukan jenis natrium, bukan jenis kalium, bukan. Okey, caranya ada 3 dekat sini. Yang ni cikgu rasa minggu lepas, bukan minggu lepas lah. Kelas yang sebelum ni cikgu Syawal ada terangkan persamaan kimia cikgu rasa. Okey, jadi kalau garamnya tu bukan jenis amonium, natrium, kalium, okey, tindak balas yang kamu boleh pilih, okey, tengok kesesuaian jugalah. Tindak balas antara asid dengan logam reaktif. Okey, boleh tak sesiapa sebutkan kat cikgu contoh logam reaktif yang sesuai? Contoh logam reaktif? Dengar tak suara cikgu ke? Ada idea tak? Zinc. Okey. Sorry Okey, boleh contoh zinc. Boleh juga. Okey. Zinc. Okey. Selain daripada asid dengan logam reaktif, boleh juga tindak balas antara asid dengan oksida logam. Okey, boleh bagi contoh oksida logam kat cikgu? Oksida logam. Magnesium oksida. Zinc oksida, okey. Zinc oksida. Lagi? Contoh lain? Magnesium oxida. Maksudnya depan dia logam, belakang dia O lah kan. Sebab tu dia logam. Okey. Satu lagi boleh tindak balas antara asid dengan karbonat logam. Okey, maksudnya depan tu ada logam, belakang dia CO3. Okey, jadi kalau garam tu garam terlarutkan, okey, tapi bukan amonium, bukan natrium, bukan kalium, kamu boleh tengok antara 3 ni. Asid dengan logam reaktif boleh, asid dengan oksida logam boleh, asid dengan karbonat logam pun boleh. Dan yang paling senang sekali, yang paling simple sekali kamu nak sediakan, kalaulah garam tersebut ialah garam tak terlarutkan. Okey. Jadi untuk garam tak terlarutkan ni, kenapa cikgu kata sedang? Okey, sebabnya kamu pilih 2 garam, larutanlah garam yang larut, 2 garam. Okey. Pastikan kedua-dua garam yang kau pilih ni ialah garam terlarutkan, garam yang larut. Sebab tu dia tulis kat sini larutan. Okey, larutan. Dan bila kamu tambah kedua-dua larutan garam tersebut, kamu akan dapat 2 garam. Pertama, garam yang tak larut yang kamu nak. Dan satu lagi ialah garam terlarutkan yang kamu tak mau. Nanti boleh pisahkan yang ni, tak ada masalah. Okey, dan yang ini kita panggil dia tindak balas penguraian ganda 2 ataupun tindak balas pemendakan. Okey, boleh. 3 cara bergantung kepada keterlarutan garam tersebut. Okey, next. Cikgu tengok pukul berapa? Okey. Jadi nanti kalau ada masa lah. Okey, yang ni. Tadi cikgu sebut dah. Kalau garam tersebut garam tak larut, garam tak terlarutkan, penguraian. Penguraian ganda 2, pemendakan lah, penguraian ganda 2. Dan kamu kena pilih 2 jenis garam terlarutkan. Yang mana bila kamu campur, kedua-dua jenis garam tersebut, satu kamu akan dapat garam tak terlarutkan yang kamu nak,
Dan satu lagi kamu dapat garam terlarutkan yang kamu tak mau tu. Okey. Yang ini. Nanti. Okey. Kita ambil contoh sikit lah. Okey. Nampak kan yang cikgu tunjuk ni? Katakanlah, tengok yang pertama dulu. Okey, tengok yang pertama dulu. Katakan kamu diberi yang ini. Dua-dua ni garam ni. Okey, zinc nitrat dengan kalium karbonat. Okey, dan kedua-duanya ialah garam terlarutkan. Kenapa? Zinc nitrat, garam nitrat, semua larut kan? Larut. Kalium karbonat, kalium larut. Dua, garam terlarutkan. Okey, bila kamu tambah dia, kamu tindak balaskan kedua-dua ni. Okey, siapa boleh sebutkan cikgu nama garam yang kamu akan dapat? Cuba sebut. Garam apa yang kamu akan dapat? Tindak balas antara zinc nitrat dengan kalium karbonat. Cuba on mic bagi tahu cikgu. Zinc karbonat. Okey, satu kamu akan dapat zinc karbonat. Bagus. Lagi? Kalium nitrat. Kalium nitrat. Okey, betul. Jadi kan kamu tengok dari sini sebenarnya cara yang mudahnya. Dia macam tukar kawan kan? Dia macam tukar pasangan dia. Okey. Persamaan tu boleh jugalah nanti cikgu ajar cara nak tengok daripada nama dia dulu. Mana eraser? Okey, dia tukar kawan. Macam mana dia tukar? Zinc asalnya kawan dengan nitrat tadi kan? Oh, dia tukar. Tak mau kawan dengan nitrat dah. So, dia kawan dengan karbonat. Zinc karbonat. Okay, so hasil satu kamu dapat zinc. Oh, ni dia nak persamaan ni. Cikgu potong lah persamaan ni. Okay. Zinc karbonat. Okay, satu garam kamu dapat. Okay, satu lagi kamu sebut tadi kalium. Okay, zinc karbonat. Satu lagi kalium nitrat. Okay. Kalium nitrat. Okay, kalau kamu tengok, tindak balas ni melibatkan dua garam terlarutkan. Jadi ini adalah penguraian ganda dua. Okey, cuba bagi tahu cikgu antara zinc karbonat yang kamu dapat dengan kalium nitrat yang kamu dapat. Yang mana satu garam tak terlarutkan? Zinc karbonat. Zinc karbonat. Zinc karbonat. Ini garam yang tak terlarutkan yang kita nak. Okey, dan ini lagi satu garam terlarutkan yang terhasil lah. Okey, nanti boleh asingkan guna penurasan. Okey, ini larut, yang ini garam tak terlarutkan. Kita try satu lagi contoh. Okey, kita try satu lagi contoh. Okey. Barium klorida dengan kuprum 2 sulfat. Cuba on mic bagi tahu cikgu, garam apa yang kamu dapat? Barium sulfat. Barium sulfat. Barium. Okey. Barium sulfat. Betul. Tukar kawan. Barium sulfat. Okey. Barium. Sama. Barium sulfat. Satu lagi tadi. Kamu sebut apa tadi? Kuprum 2 klorida. Dua tu kena sebut. Okey. Kuprum 2 klorida. Okey. Okey, cuba bagi tahu cikgu antara dua garam yang kamu dapat ni, yang mana satu garam tak terlarutkan yang kita nak? Barium sulfat. Barium sulfat, garam tak terlarutkan. Dan tengok dalam bahan tindak balas yang kamu guna, barium klorida dengan kuprum 2 sulfat, kedua-dua itu ialah garam terlarutkan. Garam terlarutkan, tindak balas, okey, penguraian ganda dua, kamu akan dapat satu garam tak larut, satu lagi garam larut. Okey. Yang ketiga ni cikgu tak bagi dia punya bahan tindak balas dia. Cikgu nak minta cadangan daripada kamu.
Cuba bagi cadangan. Kalau kamu nak garam tu ialah plumbum 2 klorida. Garam tak terlarutkan yang kamu nak plumbum 2 klorida. Cuba cadangkan kat cikgu, kamu boleh guna apa? Plumbum dua nitrat. Cikgu dengar plumbum. Okey, plumbum 2 nitrat. Okey, lagi satu. Kalium klorida. Kuat sikit. Kalium Kuat. klorida. Kalium klorida. Okey, cikgu dengar kalium klorida. Okey, mana pen cikgu ni? Aduh. Okey, kalium klorida. Okey, mari kita tengok sesuai tak pilihan kawan-kawan kamu ni. Okey, first kali cikgu kata, kamu kena pilih dua-dua tu ialah garam terlarutkan, garam yang larut. So kalau kamu tengok pilihan kawan kamu, yang pertama dia pilih garam nitrat. Okey, bagus. Okey, garam nitrat memang semua larut. So tak ada masalah. Okey, garam nitrat. Lepas tu, dia pilih untuk yang klorida dia pilih kalium. Kalium kan tadi anak kan? So confirm larut juga. So cikgu nak pesan kan, kadang-kadang kan kamu ni tahu nak kena ada plumbum 2 kat depan. Cuma yang belakang tu kamu tak tahu nak pilih apa. Okey, jadi cikgu cadangkan kamu pilih yang ini je. Yang no anak. Yang ni paling selamat sebab kadang-kadang kalau kamu nak guna yang lain, cikgu takut kamu silap pilih. Cikgu takut kamu terpilih garam yang salah. So kalau dari segi yang garam larut tu, kau pilih yang ni selamat. Cikgu nampak kawan kamu memang buat pilihan yang selamat lah sebab cikgu nampak dia pilih plumbum 2 nitrat. Oh, nitrat, no. Okay, confirm larut. Lepas tu dia pilih kalium. Oh, kalium pun memang confirm larut. So selamat kat situ dah. Berbanding dia nak pilih magnesium klorida ke mercury klorida, dia banyak benda kena fikir. So yang selamatnya kau pilih yang no anak tu. Okay, jadi bila kamu tukar kawan dia, plumbum 2 akan kawan dengan klorida. So kamu akan dapat plumbum 2 klorida dan kalium tukar kawan, kalium kalium dengan nitrat, kalium dengan nitrat. So hasil dia kamu dapat plumbum 2 klorida, garam tak terlarutkan yang kamu nak dan satu lagi garam terlarutkan. Okay, last. Cadangkan 2 garam terlarutkan untuk kamu hasilkan kalsium sulfat. Cuba cadangkan kat cikgu. Kalsium nitrat. Kan selamat kan kalau guna nitrat tu. Okay, so kita pun pilih yang paling selamat untuk kita. Kalsium nitrat. Sebentar, cikgu tukar. Okay, kalsium. Lagi satu. Amonium sulfat. Ammonium sulfat. Kan? Betul, bagus. Amonium sulfat. Amonium sulfat. Sebab apa pilihan bijak ni? Sebab kan tadi kita dah kata nak garam tu dua-dua garam yang larut. Jadi selamatnya bila kau pilih nitrat. Okay, nitrat semua larut. Selamatnya bila kau pilih amonium. Okay, amonium semua larut. Dan kalsium dengan sulfat ni, garam yang kita nak lah. Kalsium dengan sulfat. So bila tindak balas penguraian ganda 2 tu, hasilnya, cuba sebut hasil apa kamu dapat? Amonium nitrat. Amonium nitrat dengan satu lagi kalsium sulfat yang kita nak. Okay. Okay. So, cikgu rasa ada 8 minit lagi. Boleh kot untuk yang ni satu lagi cikgu rasa. Okay. Satu lagi, kahut juga, sama. Yang ini untuk tentukan cara penyediaan dia. Okay, cara penyediaan. Kan tadi cikgu ada terangkan. Sekejap kita recall sikit lagi ya. Yang ini. Oops, sorry. Mana?
Hmm. Ujian. Yang ni tadi. Cikgu cerita yang ni tadi. Cara penyediaan. Okay, sama ada guna penetralan antara asid dengan alkali ataupun tindak balas yang 3 ni ataupun penguraian ganda 2. Soalan yang round ketiga ni berkisarkan tentang yang ini. Okay, macam biasa link yang sama kamu boleh masuk dulu. Okay, boleh masuk dulu. Nanti saya S ni jangan left dulu tau, cikgu nak nama penuh nanti. Saya S. Okay. Cikgu bagi link dulu. ID. So cikgu rasa yang ni penutup lah kot, tinggal 6 minit lagi kan. Okay, tak apa. So sementara cikgu nak log masuk dapatkan nombor ni, kamu boleh tengok dulu garam macam mana yang boleh guna penetralan, garam mana penguraian ganda 2, garam mana boleh logam reaktif dengan asid. Okay. Tengok saya sebentar. Tujuh soalan je ada. Okay. Okay, boleh tengok dulu, revise dulu cara penyediaan dia. Sementara menunggu. Okay. Sebentar ya. Okay. Okay, nombor PIN 2535110. 2535110. Yang ini pun cikgu pilih seorang lagi pemenang lah. Sebab asalnya cikgu target ada 4 slot tapi masa dah sampai ke penghujung. So yang ni yang last dan cikgu pilih seorang lagi pemenang, Johan, untuk yang ketiga. Okay, silakan. Last 20 25 Okay, anda kata macam tadi jugalah, anda kata kamu tak dapat masuk disebabkan internet yang kurang kelajuan dia ke, masalah internet ke, boleh jawab atas kertas, tak ada masalah. Okay. 65 69
Silakan. Yang ni saja. Kalau yang ni saja, cikgu nak teruskan dah. Okey. Tujuh, enam. Tak banyak soalan dia, dalam 6 soalan saja. Tujuh, lapan. Cukup 80, kita geraklah Sebab masa pun tak bercukup sangat. Tujuh, yang ni je ke? Tujuh, lapan. Tujuh, sembilan. Okey, sambil mungkin ada yang tengah join, kita mula dululah ya. Okey, kita mula dulu sebab tinggal 2 minit lagi. Okey, kita mula sekarang. Okey, silakan. Cara penyediaan garam. Okey. Garam tak terlarutkan. Tindak balas apa tu? Garam tak terlarutkan. Tindak balas apa? Empat, tiga, dua, satu. Penguraian ganda dua atau pemendakan lah. Okey, penguraian ganda dua. Seterusnya, soalan yang kedua. Okey, Nishi. Okey, menjuarai setakat ni. Okey, seterusnya. Okey, nak sediakan magnesium sulfat, garam magnesium sulfat. Nak guna cara apa tu? Magnesium sulfat. Magnesium sulfat. Kena tahu dulu dia kategori yang mana. Baru boleh pilih cara nak sediakan dia. Okey, masa menjawab tamat. Okey. Magnesium sulfat ni dia garam terlarutkan. Okey, dia larut. Tapi dia bukan anak kan. Okey, so boleh guna sama ada asid dengan logam reaktif ataupun dengan oksida logam ataupun dengan karbonat logam. Okey, next. Ada 44 orang memilih yang betul. Okey, seterusnya Aisyah. Okey, Aisyah setakat ni menjuarai. Next. Nak sediakan ammonium nitrat. Macam mana garam ammonium nitrat kamu nak sediakan? Ammonium nitrat. Larut ke tak larut garamnya? Garam anak ke? 3, 2, 1. Masa menjawab tamat. Okey, 54 memilih yang betul. Asid dengan alkali, peneutralan lah. Okey, peneutralan antara asid dengan alkali. Okey, soalan seterusnya, soalan ketiga. Hanis. Okey, Hanis SMK. Boleh cikgu tahu tak nama penuh SMK? Nama sekolah? Datuk Haji Ahmad Datuk Badawi. Haji Ahmad Badawi. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya. Argentum chlorida. Macam mana kamu sediakan argentum chlorida? Larut ke tak larut argentum chlorida ni? Satu, kosong, habis. Masa menjawab tamat. 61 memilih yang betul iaitu penguraian ganda 2 sebab argentum chlorida garam tak terlarutkan jadi perlukan penguraian ganda 2. Okay, next. Amin. Amin, sebutan nama macam mana? Tempat pertama ni, macam mana sebut nama kamu? Amin ke? NE tu kena bunyi ke tak? Amin tak tahu. Betul? Macam tu sebutan dia? Okay. Seterusnya, next. Plumbum 2 sulfat. Nak sediakan macam mana plumbum 2 sulfat?
Larut ke tak larut pelambung dua sulfat? Tanya diri sendiri, pelambung dua sulfat kategori yang mana? Okay. Okay, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa menjawab tamat. Okay, penguraian ganda 2 sebab garam tak terlarutkan. Dan Aisyah, okay, Aisyah di tempat pertama setakat ni. Dan cikgu rasa ini soalan ke-6, kedua terakhir. Zinc nitrate. Zinc nitrate. Zinc nitrate nak sedia macam mana? Zinc nitrate. Lima, 4, 3, 2, 1. Okay, garam terlarutkan. Okay, tapi bukannya jenis amonium. Okay, bukan jenis natrium, bukan jenis kalium. Jadi tindak balas dia melibatkan asid dengan logam reaktif ataupun oksida logam ataupun karbonat logam. Okay, soalan yang terakhir cikgu rasa. Okay, Aisyah lagi masih di atas. Soalan yang terakhir untuk sesi kita pada malam ini, soalan ke-7. Natrium klorida. Oh, natrium klorida. Okay, NaCl kamu. Tiga, 2, 1. Okay, kita tengok pilihannya. Sebab ini garam terlarutkan, dia ialah garam anak kan, amonium, natrium, ini jenis natrium. So kita guna penetralan antara asid dengan alkali. Okay, so kita tengok, cikgu nak pilih seorang lagi. Oh, saya S ni tadi pun Johan juga kan? Round yang kedua tadi. Betul, orang yang sama Wah, internet dia laju betul ni cikgu rasa. Cikgu percaya sebenarnya dalam kalangan kamu ni ramai yang boleh, tapi mungkin kekangan bila internet kita terputus-putus, kita pun susah nak hantar jawapan tu. Yang tu cikgu percayalah. Okay, jadi kan kita sebenarnya dah sampai ke penghujung dah. Sekarang dah 10 minit. Ya. Ulang semula. Ada yang cakap tadi. Cuba ulang balik Yang soalan tadi ni. dapat hadiah je. Ya. Yang terakhir ni, yang penyediaan garam ni. Maksudnya orang yang sama lah ya. Okey, tak apa. Nombor 2 sekali. So dia dapat 2 hadiah lah untuk hari ni. Kan? Okey. So sebagai penutupnya, saya S tu jangan left lagi sebab tadi round yang kedua pun cikgu rasa saya S juga kan? Johan. Bagi nombor 2 sekali tu. Okay, jadi yang Johan ni jangan left lagi. Kita akan stop di sini. Jadi kan cikgu ucapkan terima kasih yang sudi luangkan masa dengan cikgu kelas malam ni. Kalau ada sebarang kekurangan, salah silap, cikgu minta maaf. Walau sedikit, cikgu harap ada manfaatnya untuk kamu lah. Okay, so kita akan left di sini. Ada soalan ke nak tanya? Sebelum kita keluar semua. Ngantuk dah kan, dah 10 lebih dah, ni waktu tidur Okay, tak apa. Cuma saya S tu tunggu, cikgu nak ambil maklumat. Yang lain silakan, terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Ya. Selamat. Bye. Bye. Saya S tunggu ada kan saya S? Boleh aku. Ya. Tak boleh tu, nama dia invalid. Oh, ada yang cemburu ke tu? Okay, sabar Tadi saya dapat berdua tu, tak dapat. Oh, nombor 2, Fikri ya nombor 2. Okay, kejap Fikri tunggu Sat. Sabar. Boleh. Sabar. Cikgu nak nama penuh dulu, susah nak. Sama-sama.